Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya harap semuanya sihat-sihat. Baiklah, hari ini kita akan belajar tajuk pada bahagian hadis, iaitu di tingkatan 4 pelajaran 8 yang bertajuk hindari dosa-dosa besar. Dan anak-anak juga boleh merujuk pada nota pada buku teks anda, buku teks tingkatan 4 di muka surat 50 hingga ke 60. Okey, boleh rujuk buku teks. Kita akan sama-sama mengupas tajuk ini secara ringkas dan mendalam. Okey, kita tengok slide yang pertama. Okey, pengertian dosa. Sebelum kita masuk pada tajuk, kita kena tahu apakah dosa yang perlu kita hindari. Okey, pengertian dosa adalah balasan buruk kerana melakukan larangan Allah dan meninggalkan suruhan Allah. Orang yang melanggar hukum Allah ini digelar sebagai asi, iaitu pelaku maksiat yang akan diberi balasan di atas perbuatannya sama ada semasa di dunia maupun di akhirat. Okey, kita tengok slide yang pertama. Pertama ini adalah hadis Nabi yang perlu kita kupas. Okey, saya akan baca dan sama-sama kita perhatikan perkataan tersebut, hadis ini. Okey. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asy-syirku billah والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. Ini adalah hadis yang akan kita pelajari pada hari ini. Okey, kita tengok pengertian hadis ini. Maksudnya, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Maka para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, apakah ia? Rasulullah menjawab. Okey, ini jawapan Rasulullah. Yang pertama, syirik kepada Allah. Kedua, sihir. Ketiga, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali yang hak. Keempat, makan riba. Kelima, makan harta anak yatim. Dan yang keenam, lari ketika peperangan. Dan yang ketujuh, menuduh wanita baik-baik berzina. Maka inilah yang disebut oleh Rasulullah sebagai dosa-dosa besar. Okey, kita tengok lagi. Ini secara ringkas dia punya maksud setiap kalimah-kalimahnya. Okey, kita tengok apakah dosa-dosa besar. Inilah dosa-dosa besar yang dimaksudkan dalam hadis tadi. Boleh tengok. Okey, yang pertama syirik kepada Allah. Syirik kepada Allah. Yang kedua sihir. Ketiga membunuh. Keempat makan riba. Kelima makan harta anak yatim. Lari dari medan perang. Menuduh perempuan yang beriman. Dan yang suci berzina. Ini adalah hadis-hadis di antara dosa-dosa besar yang tersenarai di dalam hadis Nabi tadi. Okey, kita tengok satu persatu apa itu syirik. Syirik ialah menyekutukan Allah dengan sesuatu pada zat, sifat dan af'alnya. Ia berlaku melalui pemujaan, penyembahan, permintaan, perlindungan dan kepatuhan pada sesuatu yang lain selain Allah. Maknanya syirik ni kita menyembah sesuatu yang lain selain daripada Allah. Itu dinamakan syirik dan dosa besar. Melalui hadis tadi kita dapat tahu bahawa syirik adalah dosa besar. Yang ini perlu diambil perhatian, syirik terbahagi kepada dua, iaitu syirik jali dan syirik kafi. Syirik jali adalah syirik yang nyata, yang nampak. Memang jelas bahawa perbuatan itu adalah syirik. Contohnya, kita sembah berhala, kita sembah patung, kita mohon bantuan di kubur, memohon bantuan di kubur yang keramat, mempercayai sesuatu benda yang boleh menyebabkan kita syirik. Itu syirik yang nyata dan boleh merosakkan akidah dan membatalkan iman kita. Okey, kita tengok kalau syirik kafi, syirik yang tersembunyi. Kalau syirik kafi, apabila kita melakukan sesuatu amalan bukan tujuan kerana Allah. Contohnya, kita solat tapi kita nak menunjuk-nunjuk dengan orang lain solat kita dan kita merasa diri kita hebat, takbur, bangga diri dengan apa yang kita perolehi. Itu pun dikira sebagai syirik dan ia merosakkan pahala kita dan dibenci oleh masyarakat. Okey, seterusnya kita tengok sihir. Sihir, kita biasa dengarlah sihir ialah ilmu yang berkaitan dengan perkara halus
minta bantuan jin, syaitan dan menganiaya manusia. Contohnya santau, pukau, minyak pengasih dan pelaris. Ini kita biasa dengarlah sihir, dan sihir adalah dosa besar. Okey, kita tengok lagi ni adalah contoh-contoh. Boleh tengok dalam slide. Contoh perbuatan-perbuatan sihir, silap mata. Okey, kita tengok seterusnya iaitu membunuh. Membunuh juga merupakan dosa besar. Apa itu membunuh? Membunuh perbuatan kita hilangkan nyawa seseorang. Pisahkan nyawa seseorang tersebut daripada nyawa daripada jasadnya lah. Okay, contohnya menembak dengan senjata api, menikam dengan pisau, meletakkan racun dalam makanan atau minuman, dan itu adalah dosa besar. Kesannya, ia boleh memporak-perandakan kehidupan masyarakat. Bukan sahaja yang dibunuh itu mati, tapi boleh membawa kesan yang mendalam, menyusahkan keluarga mangsa pembunuhan tersebut, porak-perandakan kehidupan masyarakat. Seterusnya, kita tengok lagi ni contoh-contoh pembunuhan. Okay, kita tengok lagi riba. Riba adalah perkataan mungkin baru bagi anda. Makan riba maksudnya, riba ialah pertambahan bayaran dalam urusan pertukaran barang dan hutang piutang. Contohnya, hutang yang menetapkan faedah bayaran dengan peratusan tertentu. Contohnya, kalau berhutang 100 dan kita minta bayaran tambahan daripada hutang tersebut menjadikan berganda jadi 200, 300, 400. Ini adalah riba, dan kita kena tahu riba adalah juga dosa besar ya, yang digariskan di dalam hadis Nabi tadi. Okey, dan akibatnya boleh membuat penindasan terhadap orang ramai, melumpuhkan ekonomi umat Islam. Okey, seterusnya dosa besar juga iaitu makan harta anak yatim. Maksudnya menggunakan harta anak yatim dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syarak. Contohnya mempergunakan harta anak yatim ini untuk kepentingan peribadi diri sendiri. Okey. Okey, seterusnya lari dari medan perang. Apa itu lari dari medan perang? Lari dari medan perang maksudnya lari semasa pertempuran, meninggalkan medan peperangan menghadapi musuh. Contohnya, nak menyelamatkan diri, kita tinggal rakan-rakan lain yang sedang berperang. Melarikan diri daripada pasukan yang sedang bertempur menghadapi serangan musuh. Maknanya menyelamatkan diri sendiri, seorang diri lari, enggan mempertahankan negara. Apabila diarahkan, itu pun dikira sebagai lari daripada medan perang. Ini termasuk dalam dosa-dosa besar yang dibenci oleh Allah dan jelas terdapat dalam hadis tadi. Akibat lari dari medan perang, boleh tengok slide ini. Okey. Okey, ni zaman Nabi ada peperangan, dan apabila kita lari daripada medan pertempuran itu, itulah yang dinamakan sebagai lari dari medan perang, dan hukumnya adalah berdosa besar. Okey, kita tengok lagi. Last sekali, di antara 7 dosa-dosa besar yang terdapat dalam hadis ini juga, iaitu menuduh perempuan yang beriman dan suci berzina. Dengan perkataan lain, iaitu qazaf, iaitu menuduh wanita Islam yang baik, padahal orang tu baik, tapi kita tuduh dia berzina, sama ada dengan perkataan ataupun dengan pertuduhan yang jelas. Contohnya, kamu telah berzina. Wahai penzina. Itu juga merupakan dosa besar apabila kita menuduh tanpa bukti. Kerana ia boleh menjatuhkan maruah seseorang, boleh mencetuskan perbalahan. Okey, daripada hadis tadi, keseluruhannya secara ringkas yang perlu kita tahu. Yang pertama, kita hendaklah sentiasa memelihara diri kita daripada perbuatan-perbuatan syirik, perbuatan-perbuatan yang boleh merosakkan akidah kita. Yang kedua, kita hendaklah menghindari diri kita daripada perbuatan membunuh dengan sengaja ataupun tidak sengaja, kerana membunuh adalah melanggar hak asasi manusia. Hak manusia untuk hidup. Okey, yang ketiga, kita hendaklah bersikap amanah dalam menguruskan harta anak yatim untuk memelihara hak orang lain. Atas dasar kita nak pelihara hak orang lain. Okey, saya rasa ini sahaja secara ringkas penerangan saya. Diharap semua anak-anak dapat membuka video ini dan boleh mendapat manfaat daripada perkongsian saya pada hari ini. Okey.
Terima kasih kerana menonton. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.